Muka surat 328 Suratul Anbiya ayat 73. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. Alhamdulillah hadirin, sambung ayat baki berkaitan dengan Nabi Ibrahim. Selepas dakwah Nabi Ibrahim dengan sempurna pada kaum dia, Allah SWT telah terima pengorbanan Nabi Ibrahim. Selepas Nabi Ibrahim telah buat dakwah dengan sempurna, korbankan jiwa dia agar dia untuk agama, maka Allah telah bagi tahu, Allah telah bagi anugerah kepada Nabi Ibrahim. Kami kurniakan kepada dia Ishak, Yaqub sebagai tambahan. Dan kami jadikan keluarga dia orang yang soleh. Ini sambungan lagi, waja'alnahum a'immah. Kami jadikan mereka, yakni keluarga Ibrahim, a'immatan yahduna bi amrina. Keluarga Nabi Ibrahim belah Ishak sebagaimana ma'ruf dah semua para anbiya agama di kalangan Ishak. Begitu juga Nabi kita belah Ismail, kedua tu anak Nabi Ibrahim. Kami jadikan mereka ni a'immatan, imam-imam ikutan, yahduna bi amrina, mereka memimpin manusia bi amrina, dengan perintah kami, dengan perintah. Wa auhayna, dan kami wahyu kepada mereka kesemua sekali fi'lal khairat, untuk melakukan perkara-perkara kebaikan, wa iqamas salah, tengok seterus semaya seluruh para anbiya. Buat qadiyah yang paling penting sekali. Al-alim, al-hakim, tak bila sebut ni tak berkali-kali, tak supaya hamba ni tak ambil berat. Wa iqamas salah, dan fi'lul khairat tu apa dia paling besar sekali, wa iqamas salah wa ita'az zakah. Solat ni orang panggil kepada simbolik bagi hubungan dengan Allah begitu kuat. Zakah ni hubungan sama manusia. Hablum minallah wa hablum minan nas, ni asah dia. Wa kanu lana abidin, dia tengok ni, mereka semua ni Allah dah beritahu ke semua mereka,
kepada kami abidin, hamba yang taat, hamba yang banyak ibadat, hamba yang sentiasa beribadat, tunduk patuh pada Allah SWT. Kita bagi tahu kan, seluruh para anbiya ni Allah Taala tunjuk kepada sudut ibadat. Ni ayat begini. Begitu juga Walutan, Allah beritahu. Nabi Lut begitu juga. Kami bagi pada dia hukman wa ilma. Hikmah dan juga ilmu. Wa najainahu, kami telah selamatkan dia daripada negeri dia yang mana penduduk dia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang keji. Innahum, dan mereka tu kaum yang mana telah melakukan kaum sau'in fasikin, kaum yang mana melakukan kefazat, keburukan, fasik, yang langgar perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa adkhalnahu fi rahmat, kami juga telah masukkan Nabi Lut ni dalam rahmat kami, dan baginda minas salihin. Tengok, minas salihin, kalangan hamba yang salih, yang taat pada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Nabi Nuh, tengok, wa Nuh idnada, tengok ni, merayu, memohon pada Allah SWT. Ni Allah Ta'ala, Allah SWT tunjuk ke setiap para Nabi. Semua tadi taat belakang, ibadat, ahli ibadat belakang. Nabi Lut seorang yang soleh. Nabi Nuh ni doa dia, Allah Ta'ala terkiskan, zahir kan, salah satu ciri ibadat yang khusus. Untuk kita nak tengok detail, tengok surah dia, tengok surah yang berkait dengan Nabi Nuh. Wa Nuhan, dan Nabi Nuh begitu juga, idnada, ketika mana dia merayu pada Allah SWT, memohon pada Allah SWT. Yang Allah Ta'ala nak lagu ni. Ni contoh orang depan kita ni, para anbiya ni, yang Allah Ta'ala suruh kita ikut mereka ni. Tempat merayu mereka, tempat mereka mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu tak ada, Quran telah ajar pada kita daripada Baqarah kita baca sampai sekarang ni, tak ada satu pun ajar kita doa suruh selain daripada Allah. Tak sama ada istilah nak tawassul ke, tak ada bound ke semuanya. Tak. Allah SWT sendiri perintah supaya suruh dia, Allah Ta'ala tunjuk daripada malaikat, daripada para anbiya, para salihin, semua tawajih pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Quran dia qayyim, dia betul ke kita. Wa Nuhan, dan Nuh begitu juga idnada, ketika mana dia munajat dengan Allah SWT, mohon pada Allah SWT. Sebelum Nabi Ibrahim, sebelum para anbiya yang disebut sebelum ni lah. Fastajabna lahu, lalu kami terima doa dia tu. Fanajainahu, kami selamatkan dia dan juga keluarga dia daripada minal karbil azim, daripada musibah yang sangat besar, bala yang sangat besar. Wa nasarnahu, kami telah tolong dia daripada kaum yang telah mendosai ayat-ayat kami. Kerana mereka kaum yang mana yang telah azab tu kaum masau, kaum yang buruk, kaum yang jahat, yang melakukan kerosakan. Fa aghraqnahum ajma'in, kami tenggelamkan semua mereka. Begitu juga Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Nabi Daud dan anak dia Sulaiman, idh yahkumani fil harb. Allah Ta'ala cerita ni ajib. Kaitan dia sepah ni cerita kisah Nabi Yunus AS. Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, ketika mana mereka berdua membuat keputusan, menjatuhkan hukum, berijtihad. Ini ijtihad yang dibenarkan. Ni kata ijtihad ni. Salah boleh satu, betul boleh dua. Dia bukan ijtihad dari sudut apa, dari sudut arah tuju agama ni. Ini masalah qadi, masalah apa dia? Qadi. Kita nak terang lagu mana, kita cari istilah tak jumpa, tapi itu kita boleh faham, boleh tengok. Baru kita boleh faham hadis daripada Amr ibn As tu. Hadis Nabi bagi tahu, idza qada al-hakim, idza hakama al-hakim, begitu. Idza hakama al-hakim fajtahada fa akhta'a falahu ajrun wahid. Nabi bagi tahu kan, hadis masyhur yang digunakan hadis itu untuk ijtihad. Ijtihad sehingga boleh ijtihad apa langgar perintah Allah SWT. Walaupun dia dakwa tak langgar, siapa perintah Allah Ta'ala tak perlu dibuat. Bukan lagu tu. Tengok tempat dia ni, tengok tempat Allah SWT, Allah Ta'ala izin ni para anbiya. Bukan seperti mana Nabi Yunus, kita baca surah Yunus kan, bapak Allah Ta'ala cerita surah Yunus, bapak Allah Ta'ala cerita tentang 3 orang sahabat ahli badan ni. Ahli badan berapa? Tua dah. Dia tak pergi tabuk, tak apa, tak jejah tabuk. Dah tua dah. Salah seorang tu, bila Nabi SAW perintah supaya dipisahkan suami isteri kan, isteri dia pergi jumpa Rasulullah. Tak, suami saya tu tak ada buat gapo, duduk sekali tak ada buat gapo, dah tua dah. Tak. Tapi tak ada orang cara dia, kalau pisah kat apa nak cara dia, makan minum dia. Tak. Jadi Nabi bagi duduk sekali. Mana tua gitu kena marah lagi. Tak, maka 50 hari boikot. Sebab apa? Sebab tak pergi tabuk.
ada unsur tidak mahu menyempurnakan perintah Allah SWT. Kerana apa? Sama ada kerana keadaan keluarga kamu. Tak boleh. Perintah Allah SWT ni besar. Allah Ta'ala nak tunjuk tu. Perintah dia ni besar. Tak. Orang mukmin dengan perintah Allah Ta'ala tak boleh. Orang munafik Allah Ta'ala tak cara dah. Orang munafik kan sebelum tu Allah Ta'ala bagi tahu, yahliful ladhi nalqa'idun kan, Nabi Allah Ta'ala bagi tahu orang munafik mari jumpa bersumpah. Nabi layak gitu ya, Nabi anggap gitu ya. Nabi tak kata apa pun. Tapi orang mukmin dah boikot 50 hari. Buat apa? Untuk menyatakan kemarahan. Orang mukmin tak sepatut gitu. Tak sepatut orang mukmin rasa perintah Allah Ta'ala ni biasa. Orang mukmin ni kena rasa perintah Allah Ta'ala besar. Padahal tabut tak berlaku pun, kita bagaimana kita mahu. Allah Ta'ala ilmu lagi meliputi. Dah Allah Ta'ala tahu dah tabut, Rum tak berani. Tapi Allah SWT nak menyatakan supaya kita faham. Dah apa dia? Ada unsur tidak mahu menyempurnakan perintah, menyebabkan kemurkaan Allah. Begitu lepas tu surah Yunus. Nabi Yunus kalau kita ijtihad, kata boleh ijtihad ada. Salah ke apa Nabi Yunus? Dia telah dakwah dengan begitu sempurna dah. Tapi ni tak apa, tengok ni. Ni qadiyah lagu mana? Allah Taala cerita wa Daud wa Sulaiman. Nabi Daud dengan Nabi Sulaiman. Ketika mana mereka berdua buat keputusan berkenaan dengan fil hars, berkenaan dengan tanaman, iz nafashat fihi ghanamul qaum. Ketika mana tanaman itu dirosakkan oleh kambing-kambing satu kaum. Pada waktu malam dalam riwayat. Mana dia pagar dah, dia pada kali tak pagar pun dia cara dah, sehari dia jaga dah, malam kan habis dah kudrat manusia kan. Jadi tuai kebun tu balik rumah Jadi tuai kambing ni lepas kambing dia nikih berlaku ni dah. Jadi kambing telah nafashat ni kambing telah meragut dah tanaman-tanaman yang ditanam oleh nanai tu dah. Dalam riwayat hadis kata anggur, dari habis daun-daun anggur kau sedap ya dah, pokok berjala gitu. Wa kunna li hukmihim syahidin. Allah Taala bagi kami berkenaan dengan keputusan mereka tu kami jadi saksi. Fa fahamnaha Sulaiman. Kami bagi kefahaman kepada Sulaiman lebih daripada Nabi Daud alaihissalam ayah dia. Wa kullan Allah Taala bagi tahu. Tengok Allah Taala puji. Allah Taala tak kata apa. Wa kullan, kedua-dua mereka tu ataina hukman wa ilma. Kami bagi ilmu dan kami bagi hikmah. Mana tak salah keputusan Nabi Daud. Nabi Daud keputusan lagu mana? Tak bila tuai kebun tu mai mengadu pada Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud bagi tahu dak kepada tuai kami, suruh kambingmu ke tuai kebun ni. Dak sebagai balasan. Dah penuh kebun dia, balasan. Tentu dah nilai, tentu dah Nabi Daud ni kita kena faham Nabiullah Daud ni. Dak Nabi tentu dah nilai kebun dia tu mahal lah. Layak sepadan dengan nilai kambing tu. Maka kerana kamu tak jaga kambing kamu, dak maka disuruhkan. Nabi Sulaiman tanya, bagaimana keputusan? Kata Nabi Daud keputusan gini. Nabi Sulaiman berkata kalau aku ada apa dia? Diberi peluang, aku akan buat keputusan lagu lain. Benda tu sampai pada Nabi Daud. Nabi Daud panggil tanya lagu mana keputusan kamu? Maka Nabi Sulaiman bagi tahu, saya akan ambil kambing tu, perintah pada kambing tu diberi kepada orang nanai supaya dia dapat guna susu, dapat guna kalau lahir bayi tu jadi milik apa dia penanai. Dan orang nanai, orang tuai kambing tu dak supaya pergi nanai kebun semula. Dak biar pergi duduk sehingga sampai tahap seperti mana kambing dia merosak gitu, maka kembali semula kambing pada tuai kambing, kembali semula kebun pada tuai kebun. Itu keputusan Nabi Sulaiman alaihissalam. Dak hak tu lebih betul lagi. Dak yang mana Allah SWT bagi tahu lebih tepat lagi keputusan itu. Tapi dua-dua Allah Taala tak kata apa. Sebab apa? Ni qadiyah ni tak ada masalah. Ni qadiyah bukan. Ni qadiyah gini. Dan Nabi SAW bagi tahu hadis berkenaan dengan ijtihad. Kalau betul boleh satu pahala, kalau tak betul boleh satu pahala, betul boleh dua pahala. Ni berkaitan dengan perkara begini. Kayak gini. Dan Nabi kata idza hakaman hakim. Sebab apa? Sebab dalam hadis Nabi SAW bagi tahu qadi hakim ni 3 orang. Seorang syurga, 2 orang neraka. Jadi hadis dia begini menyebabkan para sahabat tabi'in, a'immah ni tak jadi itu qadi ni. Sebab dia bahaya, 2 orang. So, kita kata qadi ni ada jenis 3 jenis. Satu syurga, 2 neraka. Satu syurga ni dia tengok keadaan, dia tahu keputusan Allah lagu mana hak sebenar, dia berhukum hak sebenar. Maka dia syurga. 2 lagi dia tahu hak sebenar. Tapi dia khilaf, dia buat keputusan khilaf dengan hak sebenar, maka dia ahli neraka. Dia beritahu, tengok bahaya.
Lepas satu lagi, dia tak tahu keputusan. Dia pakai buat keputusan lah. Dia tak dengar daripada dua belah pihak. Dia tak dengar hak sebenar. Dia tak kaji molek. Dia buat keputusan tanpa dia dapat pasti kan, maka neraka juga. Neraka juga. Jadi hak suar ni kena benar ke? Maka Nabi bagi tambah, Nabi bagi penjelasan pula. Kalau dia sudah ijtihad dah dengar dah hak ni, dengar dah ni, ada orang macam-macam dia tipu hak ni dah. Maka hakim tak boleh buat apa dah. Tak. Maka dia dah usaha untuk setepat mungkin tak buat keputusan seperti mana Allah dan Rasulullah. Tak, kalau dia salah, bagi dia satu pahala. Tapi kalau dia betul, dia dua pahala. Ini qadiyah bukan ni, dia tak berjejak agama ni. Hak ni untuk hakim, untuk qadi. Ada pun ijtihad siapa tak, kalau ada darurat tak boleh, tak riba diterima. Sebab apa? Kalau kita kata tak boleh ni, tak, maka jejah ekonomi orang Melayu, jejah ekonomi bangsa. Ni bukan ijtihad ni. Ini bahaya ni. Tak, sehingga menghalang ke apa yang haram, mengharam ke apa yang halal. Ni tak boleh. Benda-benda lagu ni semata-mata kerana gini, semata gini kerana ubah agama, ubah syariat. Ini tidak. Tak berkaitan. Bukan masalah ijtihad. Ini bahaya orang buat lagu ni. Tak. Dia telah menjejahkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ha ni contoh. Sebab Allah Taala tak ada surah ni. Lepas tu tak wazan dalam surah ni juga. Satu Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala puji tengok, faham. Wa kullan ataina. Kedua-duanya tu walaupun telah buat putus gitu, ataina hukman wa ilma. Kami telah bagi pada mereka berdua hukman wa ilma. Kata putus yang kemah, yang penuh dengan hikmah dan juga dengan penuh dengan ilmu. Wasakharna ma'ada dalam masa yang sama tengok Allah Taala bagi tahu tunjuk juga wasakharna ma'ada wal jibal. Kami telah tundukkan bersama Nabi Daud tu gunung gana, yusabbihna wat tayr, bertasbih bersama dengan Nabi Daud, bersama dengan Nabi Daud. Wa kunna fa'ilin, dan begitulah kami buat. Allah bagi tahu. Ni ajib. Ni Allah Taala akak pada kita khayalan kita, bukan kita kata nak khayal, maknanya tasbih ni, bertasbih pada Allah, beribadat, berzikir pada Allah ni. Allah Taala akak siapa? Gunung Ganai pun berzikir, bertasbih pada Allah semua. Orang mukmin dia hidup dia gitu. Tak. Quran yang ajar pada kita ni sampai satu tahap langit, matahari, bulan, bintang, tumbuh-tumbuhan, semua ni dah hidup bersama dengan orang mukmin, sama-sama hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat semua tunduk pada Allah Subhanahu Wa Taala, saling membantu. Tak, orang mukmin jadi nak derhaka pada Allah, nak buat maksiat pada Allah, tengok ala sekeliling pun rasa malu. Dia menimbulkan begitu. Tak, sebab apa? Semua ni makhluk taat pada Allah. Makhluk taat pada Allah. Yang derhaka kita dengan jin ya. Yang lain semua taat belaka. Dan ni Allah Taala tunjukkan, Allah Taala sebut kaya dak gunung Ganai, dia burung ni yusabbihna, sentiasa bertasbih. Wa kunna fa'ilin. Dan kami telah ajar Nabi dak sana'atal labus, dak buat baju besi lakum lituhsinakum min ba'sikum, untuk melindungi diri kamu ketika mana berlaku peperangan. Fa hal antum syakirun? Mahukah, adakah kamu tidak mahu bersyukur pada Allah SWT? Dan ayat lain Allah Taala bagi tahu dak keluarga Daud ni keluarga yang mana sentiasa bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa li Sulaiman, begitu juga Nabi Sulaiman. Dan Allah Taala tunduk kepada Nabi Sulaiman, apa dia? Rih, kami telah tundukkan pada Nabi Sulaiman angin yang begitu kuat, tajri bi amrihi, dapat bergerak dengan perintah Nabi Sulaiman. Ilal ard, ke mana saja Nabi Sulaiman nak pergi, yang mana yang kami berkatkan bumi ni. Mana Zuhair sini kan? Allati barakna fiha, mana ke Syam. Wa kunna bikulli syai'in alim, dan kami tentang segala sesuatu dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa minasyayatin, dan juga kami tunduk kepada Nabi Sulaiman syaitan-syaitan ni. Syaitan-syaitan mana jin-jin hok degil pun ditundukkan. May yausuna lahu, yang mana bekerja dengan menyelam untuk faedah Nabi Sulaiman. Wa ya'maluna amalan duna dzalik, dia mereka buat amalan-amalan lain lagi. Mana tenaga buruh Nabi Sulaiman ni dari kerajaan dia jin-jin. Bayar kan? Tak apa tak hebat. Tak, manusia lagi, jin lagi tunduk, angin lagi tunduk, semua. Tak, Allah Taala bagi pada kita. Allah Taala tunjuk pada kita bagaimana kudrat dia, ilmu dia. Wa kunna lahum hafizin, dan semua tu dalam penjagaan kami belakang. Allah Taala bagi tahu. Wa Ayyub idnada, dan begitu Nabi Ayyub alaihissalam idnada, tengok ketika mana dia merintih berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni Allah Taala, ni orang hebat-hebat yang mana sudut ibadat mereka, sudut tawakal mereka, sudut ketundukan mereka pada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga Nabi Ayyub, Allah Taala uji dia. Dengan apa dia? Anni masaniyatu, saya telah ditimpa musibah, kesusahan. Gapo sakit? Daripada Nabi Ayyub ni daripada kaya. Allah Taala uji. Daripada anak ramah, harta yang melimpah ruah. Allah Taala uji Nabi Ayyub dengan apa? Dengan musibahan. Bankrupt, kalau kita kata harta habis tak ada.
Kemudian sakit pula Nabi SAW beritahu pada kita 18 tahun tak boleh bangun, sakit 18 tahun tak boleh bangun. Ini yang panggil ahsanut taqwim ni. Ya, ahsanut taqwim. Apa? Diuji dengan kekayaan seperti mana Sulaiman, taat pada Allah, takut pada Allah. Ni tadi tak puasa. Diuji dengan sakit gini tak putus asa. Tidak putus asa. Sentiasa tawakal pada Allah SWT. Tengok rintihan dia berdoa pada mengadu hanya pada Allah SWT. Wa anta arhamur rahimin. Dan kamu arhamur rahimin. Zat yang mana sangat pengasih. Fastajabna lahu, lalu kami terima doa dia. Fakashafna ma bihi min dur, lalu kami sembuhkan dia apa yang dia musibah yang menimpa dia. Wa atainahu ahlahu, dia kami telah bagi pada dia semula keluarga dia. Wa mithlahum ma'ahum, seperti mana sebelum ni, rahmatan min indina, rahmat daripada kami. Wa dzikra lil abidin, dia tengok peringatan bagi, tengok Allah peringatan pun sebut untuk siapa dia? Lil abidin. Pada yang baca Quran nak jadi lagu ni juga, maka jadilah kamu hamba yang abidin, yang sentiasa beribadat pada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Nabi Ismail, Nabi Idris, Nabi Zulkifl. Ketiga-tiga mereka kullum minas sabar. Kesemua mereka ni dari sudut mana ibadat? Sabar, ujian. Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim bagi kita, aku lihat dalam mimpi bahawa aku sembelih kamu. Apa Nabi Ismail kata? If'al ma tu'mar. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Buat serah diri. Setuju dengan Allah walaupun merugi diri sendiri. Walaupun bagi mudarat pada diri sendiri. Tu sebab kita kena betul ni. Kita buat stand agama ni tak bagi mudarat. Mana ada? Tengok Nabi Badar Tabuk tu apa? 62 pergi umat nak kata lagi. Kefahaman lagu tu. Dunia ni tempat ujian. Maksud sebenar untuk taat perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau agama ni terjejah, perintah Allah terjejah ni, bukan jaga nyawa, korbankan nyawa. Itu Nabi SAW. Dalam Hunain kan, bila sahabat lari, bila berlaku masalah kan tak? Hunain. Nabi tengok bila sahabat lari gini, tak? Kerana serangan daripada musuh tu, Allah Taala tarik nusrah dia sekejap kan? Kerana ada segelintir yang mana faham bahawa kemenangan dengan sebab kerana ramah bilangnya tu. Maka ketika itu Nabi keluar kan, bila tengok keadaan lagu tu, Nabi zahirkan diri dia. Sebab apa? Bila agama terjejah, maka qanun dia bukan menyembunyikan, bukan menyelamatkan diri, kita kena korbankan diri. Begini semua para anbiya. Wa adkhalnahum fi rahmatina, kami masukkan mereka dalam rahmat kami. Innahum minas salihin, dan mereka semua tu orang soleh belaka. Wa dhannun, tengok Allah dah cerita Nabi Yunus. Wa dhannun, ingatlah wa dhannun, Nabi Yunus. Idh dhahaba mughadiban, ketika mana dia meninggal kan? Meninggalkan kaum dia dalam keadaan nak marah pada kaum dia. Fa dhanna, tapi dia sangka an lan naqdira alaih, bahawa dia sangka bahawa kami tidak akan marah pada dia. Kami tidak akan marah pada dia. Tengok Nabi, tinggal perintah Allah. Dengan dia menyangka bahawa kami tidak akan hukum dia. Dalam ayat lain Allah Taala bagi id abaqa ilal fulkil masyhur, ketika mana Nabi Nuh nak naik kapal tu Allah gambarkan. Ingatlah ketika mana hamba aku Yunus abaqa ni kan hamba yang derhaka, Allah Taala panggil. Jadi Allah Taala hukum Nabi Yunus. Allah SWT hukum. Fanada fi dhulal. Jadi bila Allah Taala hukum dia, dia doa pada Allah SWT. Doa pada Allah SWT. Fi dhulumat, dalam kegelapan dalam laut, kegelapan dalam perut ikan. Nabi Yunus ni. Fanada fi dhulumat an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, bahawa tidak ada tempat berkata melainkan kamu ya Allah, maha suci engkau, sesungguhnya aku ni telah melakukan kezaliman. Termasuk di kalangan orang yang melakukan kezaliman. Fastajabna lahu, lalu Allah Taala terima doa. Wa najjaynahu minal gham, kami selamatkan dia daripada kesedihan. Kadzalika nunjil mu'minin, tapi tengok Allah Taala bukan untuk Nabi Yunus ni. Bahkan semua orang mukmin. Bila mari musibah, mari keadaan, ni doa Nabi Yunus alaihissalam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sama dengan doa Nabi Adam alaihissalam. Wa Zakaria, begitu Nabi Zakaria idna da rabbahu, ketika mana dia merintih doa pada Allah Subhanahu wa taala. Ni asbab khilaf dengan asbab Nabi Zakaria alaihissalam. Tua lanjut dah, isteri mandul tapi tak ada keturunan. Berdoa tidak putus asa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala zahirkan dalam surah ni doa dia pada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi la tadharni fardan, ya Allah jangan biarkan aku bersendirian ya Allah, tak ada keturunan. Wa anta khairul warithin, kamulah sebaik-baik
pewaris. Fastajabna lahu, kami terima doa dia, kami kurniakan kepada dia Yahya. Wa aslahna lahu zawjah, kami telah baiki untuk dia isteri dia. Allah Taala boleh buat. Allah Taala jadikan isteri dia mengandung. Innahum kanu yusan, dalam keadaan isteri mandu, dalam keadaan asbab-asbab. Kita kata kemahiran kita, ilmu kita tak ada batal berapa. Tengok Quran ajar pada kita. Royak benda lagu ni semua ni supaya kita faham ni, tak ada boleh lawai Quran. Tak ada yang lawai. Marilah canggih lagu mana pun. Tak zahir ke tak? Mana boleh. Kalau kita punya kemahiran apa dia, kesihatan kita sekarang ni 40 tak boleh ngandung dah. Ada tak sesuai gitu gini. Tengok Quran batal. Nabi Ibrahim tengok, gitu juga. Nabi Ibrahim. Tak. Nabi Ibrahim dalam keadaan sama seperti mana Nabi Zakaria, Nabi Ibrahim. Tak. Dalam keadaan dia tua, dalam keadaan isteri dia mandu. Allah Taala tunjuk pada dia. Allah ni tak. Jadi Allah yang ilmu dia begini, kekuatan dia begini, kehebatan dia begini. Maka tuan-tuan kita tak layak perintah orang lain itu menyebabkan canggah ni. Tak, hak ni kena duduk atas macam. Tak, perintah orang lain tu tak boleh. Kita kena ada lain merah ni tak boleh. Kita kena faham gitu. Kalau tidak kita bahaya. Innahum kanu yusakida, kesemua mereka ni khulasah belaka, khulasah daripada Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Ibrahim wa Nuhan. Allah innahum kanu, kesemua mereka kanu yusari'una fil khairat, kesemua mereka ni sifat mereka ni sepakat belaka apa dia? Yusari'una fil, segera dalam apa-apa kebaikan. Wa yad'unana raghaban wa rahaba, dan mereka bila berdoa pada kami doa dengan raghaban wa rahaba, doa dengan penuh mengharap dan penuh takut. Ni ni Allah Taala suka doa pada Allah, bukan doa khoya wa ayat sedap-sedap kan tu doa. Sebab tu salah tak suka doa dengan sajak ni, tak suka. Sajak ni apa, nak buat ayat ke comel atur tak boleh. Kita nak doa biar nampak tak sini ni doa nak suruh orang perasan tak boleh. Sebab tu Nabi SAW ajar doa ni banyak, doa infradi. Sebab tu tak ada doa yang Nabi ajar, doa ramai-ramai tak ada doa. Sebab doa ni kita nak merintih pada Allah SWT. Setiap orang ada hajat dia masing-masing. Dah elok doa. Kita kalau nak belajar doa, tengok doa Nabi, tengok terjemahan doa Nabi, tengok Azkar Imam Nawawi, tengok. Jangan pergi cari doa-doa orang buat, orang dia pemikir, dia pun tak berdoa. Buat doa tu dia pun tak berdoa. Kita nak guna doa dia. Faham kan ustaz? Dia tu doa dia penuh dengan zulumat, tulis tu dengan zulumat dah. Sebenarnya Allah Taala pun tak kenal dah dia. Kita guna doa Nabi, ambil asas daripada doa Nabi. Cuma sebenarnya doa ni kita nak betulkan sama ada masalah kita atau keinginan kita, minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Minta. Nampak tak ciri itu Allah Taala nak lagu tu. Kita doa dengan penuh gitu, dengan penuh tak pandai ya Allah. Gitu Allah tak nak kenal lagu tu. Tak nak lagu tu. Tak, doa pada Allah SWT. Cuma kita tak tahu kepada nak minta kan. Nabi, sebab kita belajar doa Nabi tu, apa dia? Minta. Tak, Nabi tahu. Dia memang sempurna dah doa Nabi. Ya Allah tak nak lagu. Sebab tu kita doa ni kita kena belajar juga. Sebab tu doa ni ada kadang-kadang Nabi ajar. Doa ni dia inabah. Dia sebenarnya doa ni sebenarnya sifat inabah. Inabah ni asbab hidayah besar. Kita jangan faham doa ni kena angkat tangan. Tak semestinya doa kena angkat tangan. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar apa ke doa? Ada doa angkat tangan, ada doa tak angkat tangan, ada doa angkat tangan tak rauh. Tak. Doa kunut subuh kan? Mana boleh rauh? Kunut subuh kan? Tak. Lepas habis doa tu kan tak? Mana boleh rauh? Tak boleh rauh. Tak boleh. Pahala rauh kat jadi mana? Bid'ah. Tak boleh rauh. Imam Juwaini, Tok Guru Imam Ghazali. Tak. Pernah fatwa. Tak. Fatwa tak. Boleh kau. Imam Baihaqi tahu. Imam Baihaqi dari tokoh mazhab ni tulis risalah dah. Omar gila dah. Tak ada. Tak boleh. Mana boleh? Tak boleh. Tak. Doa nak masuk tandah. Tak perlu angkat tangan, masuk tandah dah. Tangan. Lepas masuk tandah angkat tangan tak perlu. Tak masuk gitu. Dia ada doa dia kan. Keluar tandah ada doa dia, masuk rumah. Jadi ada sebab apa Nabi buat lagu ni? Tak, supaya kita sebenarnya sentiasa berdoa. Doa masnun yang diajar oleh Nabi. Dia doa mana kita nak doa. Bila kita mari masjid, kita boleh doa, ya Allah, bagi taufik pada saya, Allah bagi kita meliti. Ini doa waktu-waktu berkat. Bila kita nak menunaikan perintah Allah SWT, ni waktu-waktu mustajab.
waktu musa. Kita boleh doa. Banyak yang doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar semua infradi. Sebab tu tak ada dalam kitab mazhab ni, dalam 4 mazhab ni. Doa lepas sembahyang mana ada? Tak ada dalam 4 mazhab. Dalam 4 mazhab. Dalam kitab fiqh dia. Tak. Dalam kitab fiqh kita baca dalam kitab fiqh. Lepas hajar kita semua kitab fiqh dia ajar mula-mula sekali bab taharah dulu, bab taharah. Tak. Kemudian bab sembahyang. Masa bab sembahyang kan lepas sembahyang kan tak ada lepas sembahyang tu ajar doa, tak ada. Semua kita gitu belakang. Tak ada lah. Bahawa tak ada, memang tak ada. Sebab tak ada. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam doa sendiri. Nabi yang bagi tahu bahawa doa mustajab lepas sembahyang. Nabi yang bagi tahu. Tapi Nabi buat lagu mana? Ni buat sendiri. Bahkan kalau zaman salafus salih, zaman sahabat ni, kalau terimam sebenarnya lepas sembahyang ni, sudah sembahyang, bila makmum sudah tahu sudah sembahyang kan, terimam tak duduk, terimam kena bangun gila dulu. Tak, sahabat kalau tengok apa duduk. Tak, sahabat-sahabat kan, kalau orang duduk nak makmum duduk sini. Sesadah kan. Sesadah. Tak, dia masing-masing. Ni cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab orang Ismail tu hajat berlainan kan. Ya ada hajat ni. Ni Tok Imam tak nikah. Tok Imam dia doa, ya Allah bagilah anak-anak yang soleh. Anak yang soleh kan dia nikah dah lagi. Dia duk ngapa doa hajat, dia tak tahu doa tu. Dia jadi gitu, masyarakat yang mana buat amalan kan dia tak faham kepada keadaan dia tu. Dia sepatutnya minta doa, minta boleh bini lah. Minta boleh tua molek, minta boleh tak jodoh molek. Tak sesuai dengan keadaan dia. Dan memang waktu tu waktu mustajab. Waktu mustajab. Sebab tu setiap orang ni tak serupa, keadaan tak serupa, masalah tak serupa, masalah beza. Hak ni masalah dengan cucu. Tak. Hak ni masalah dengan anak. Hak ni masalah adik-beradik. Hak ni masalah ada masalah cari makan. Hak ni masalah beza. Sebab tu doa sini. Nabi hanya bagi tahu ni waktu mustajab, waktu turun hujan mustajab, waktu Nabi banyak bagi tahu kan. Mana ada bila turun hujan pakai kupur kena doa. Tak ada, masing-masing doa. Begitu juga doa lepas sembahyang pun begitu juga sebenarnya. Baik, tu tak perlu terikat. Kita terikat dengan iman daripada takbir sampai salam. Habis dah terikat masing-masing. Wirid masing-masing kita kena ada wirid masing-masing. Tak, wirid kita kena istiqamah. Ni kalau kita lekat gini kan tak iman tak wirid, makmum tak wirid. Dia jadi lagu tu, kan rugi. Dah, lepas tu mula aku tak imam, tak imam wirid dak. Lepas tu orang tak wirid, tak imam tak wirid, dia tak wirid juga. Lah, tak imam lah agak. Tak imam nak ambil anak dia mari depok kau hapus sayang mari kan dak. Allah agak. Dia jadi lagu tu, dia jadi tak balance. Mai masjid 20 tahun dah. Dak, duk marah kau tak imam, apa tak imam tak wirid. Dak. Jadi sebab bila nak jadi tok jora, kena ada tok jora. Dak, dia peringkat awal memanglah kita nak didik tarbiyah di madrasah memanglah kita buat lagu tu. Tak, di madrasah kena ajar. Dia memang kena ajar juga kan. Wayak saja tak jadi orang Melayu. Dia pesen orang kita. Pesen orang kita ni wayak saja kan tak jadi. Dia kena latih. Tapi orang kita lekat agak dah ni. Tak tuan-tuan kena pandai-pandai. Tak. Setiap orang ni kena ada wirid dia, kena ada basic wirid dia yang mana dia tak tinggal lagu mana. Lagu mana dia kena ada. Tak, dia kena bina. Ni kena bina. Dan ni benda ni besar ni sebab tu ni keseluruhan para anbiya ni dia ada doa masing-masing. Dan doa mereka ni Allah Taala gambar kan wa yad'u nana raghaban wa mereka doa pada kami penuh raghbah, dia penuh rahbah, penuh takut. Dia ni kena tak sih. Sebab tu kalau kita dah jadi rutin gini kan, jadi adat kan dak. Boleh ada doa tu kan balik jeling lagu mana dak. Oh pahal lalu jeling kecek tu dak. Kedapati ke kedai mana lepas ni dak. Tak boleh doa. Ni tak boleh. Dia bukan lagu tu sebab tu dia jadi lagu tu. Dia sepatutnya satu orang tu dia tahu dah. Dia mari kita mari kan daripada bel lagi. Kita sudah mari masjid ke dah. Kita sudah mula buat isti'dad untuk doa ni kemuncak dia. Baik daripada dengan bel lagi dak kita jawab azan, kemudian ambil wudu, doa lagi dak mari masjid setiap langkah ampun dosa, diberi pahala, diangkat satu darjat. Dak masuk masjid, malaikat doa pada kita Allahumma fillahu Allahumma arhamhu. Kemudian sembahyang sunat lagi, sembahyang Jumaah lagi dak. Lepas sembahyang tu wirid lagi, baru akad tangan ke dak. Ini kemuncak kita. Tiba-tiba kemuncak kita wikak ke. Wikak tak imam bujai pula. Tak imam bujai doa. Dia pun tak tahu apa dia doa pula. Lepas kita pun tak tahu apa juga. Lepas tu bukanlah betul tak. Kita kena sedar apa kita nak. Kita duk kata usalli fardhu zuhri, usalli. Apa usalli fa? Sengaja, sahaja. Mana ulama-ulama ajar bagi lafaz ni gini sebenarnya untuk kita sedar ni kita duk buat gapo kita sedar. Sebenarnya untuk sedar kita buat gapo ni sekarang ni. Tak. Apatah lagi kemuncak dia. Kemuncak dia doa. Doa daripada hasil daripada kita usaha daripada nak mari masjid. Tiba-tiba kemuncak ni serah kau kan. Apa orang doa bukan. Kita ada masalah lain. Tak.
Jadi rugi. Sebab ini kerugian bila kita tidak jadikan Nabi sebagai panduan yang sebenar. Sebenarnya itu kemuncak kita. Kita ada masalah dengan bini ke? Bini kita ada masalah dengan kita ke? Ada masalah dengan anak masa ni, ya Allah. Ya Allah. Apalah dosa saya, ya Allah. Islahlah anak saya, baikilah anak saya, ya Allah. Bagi taufik, ya Allah. Tak payah cari makan ke, dok cari makan, anak sakit ke, dok anak. Sebab kita ada masalah beza, keadaan beza. Ni hikmah dia. Sebab tu Nabi SAW tidak atur. Nabi tahu dah. Tapi semua Jumaat tengok daripada awal lagi, daripada bertusuh lagi. Tekan dah. Sebab apa? Hak ni hak Nabi tahu, hak ni Allah Taala nak lagu ni. Maka Nabi tekan. Wa kanu lana khashiin. Mereka semua mereka ni khusyuk pada kami. Khashiin. Allah Taala bagi tahu. Wallati ahsan faraja. Begitu juga Maryam, isyarat pada Maryam. Wallati ahsan farajaha. Begitu juga Maryam alaihissalam, seorang yang mana jaga maruah dia, seorang yang sangat jaga maruah dia. Fa nafakhna fiha min ruhina, kami telah masukkan dalam diri dia tu daripada ruh ciptaan kami. Wa ja'alnaha wa ibnaha, dan kami jadikan dia dan anak dia ayatan lil alamin, tanda kebesaran Allah pada semua manusia. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Tengok Allah Taala bagi ke semua ni, Allah cerita ke dak, wahai manusia, ini semua ni ummatukum ummatan, satu umat yang satu sebenarnya. Dia aku wa ana rabbukum fa'budu, aku ni Tuhan kamu yang satu. Semua patut. Tapi wa taqatta'u amrahum bainahum. Selepas orang soleh-soleh mati, Nabi ni wafat belaka, maka wa taqatta'u amrahum bainahum. Pecah belah pula. Allah Taala bagi tahu. Dak hak tu sembah hak tu sembah ni hak ni buat gini. Dak kullun ilaina rajiun. Allah Taala bagi ingat semua ni akan kembali semula pada kami. Allah Taala bagi tahu. Kami ya'mal minas salih. Bila balik jumpa kami, maka siapa dia melakukan amal soleh dalam keadaan dia benar-benar beriman, fala kufrana li sa'ih, maka usaha dia tidak akan disia-siakan. Allah Taala akan harga. Wa inna lahu katibun, dan bagi kami Allah Taala bagi sesungguhnya bagi dia ni kami telah tulis belakang amalan dia. Wa haramun, ini Allah Taala iklan, haramun ala qaryatin ahlakna. Allah Taala telah mengharamkan bagi semua negeri, penduduk negeri yang telah kami binasakan. Haram apa dia? Annahum la yarji'un, bahawa mereka tak kembali pada kami. Gapo ni tengok ayat Allah Taala guna. Anjing ni. Tengok guna haramun ala qaryatin. Allah Taala kata Allah Taala telah haramkan ke atas mana-mana penduduk negeri yang telah kami binasakan. Sebab Tuhan zat tu. Haram apa dia? Mereka tak kembali pada kami. Ini pasti kembali pada kami. Ini takkid untuk akhirat. Ini bahasa gini Allah Taala guna. Takkid untuk bagi tahu tentang akhirat pasti. Tak. Bukan bila balik ayat ni bukan makna dia tak, kami telah mengharamkan bahawa orang yang mana balik akhirat ni nak kembali sini. Tapi hak ni sebenarnya siap semua ni nak bagi tahu tentang akhirat. Tentang akhirat. Kamu tak gimana bila mana-mana mati tu balik ngadap kami belakang. Semua mana mati tu balik ngadap kami belakang. Sebab tu Allah Taala bagi tu wa haramun ala qaryatin. Kami telah mengharamkan bagi semua manusia yang telah kami binasakan. Gapo dia? Allah Taala haram bahawa mereka tak kembali pada kami haram. Mana mereka pasti kena kembali pada kami. Hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj, sehinggalah Allah Taala bagi tahu, Allah Taala buka pintu. Pintu yang dibuat oleh Zulkarnain tu. Ya'juj Ma'juj. Ini berlaku kiamat pula. Kalau ni sebagai jawapan bila lepas tu bila kiamat, bila Allah Taala akan pakai semula ni. Pakai semula akhirat ni. Hatta idza futihat, sehingga dibukanya pintu untuk Ya'juj Ma'juj. Wahum min kulli hadabin yansun, dan mereka daripada tempat tinggi Allah Taala gambarkan akan turun. Serai manusia. Waqtarabal wa'dul, sudah hampir dah janji itu yang benar tu. Batu bukan kecek lama-lama. Quran ayat hampir ni 1400 tahun dulu. Ni kita ni 1400 tahun dah. Bah kita nak ayat lambat juga. Tak boleh. Hampir belakang dah. Hampir dah Nabi Isa akan turun dah. Hampir dah akan zahirnya Imam Mahdi. Dah hampir dah akan keluarnya Dajjal ni. Hampir matahari akan apa dia? Terbit daripada barat. Terbit daripada barat. Kau Nabi ayat. Dan ni hampir. Fa idza hiya syakhisatun absarul ladina kafaru ya wa idza. Maka tiba-tiba dia dah zahir depan mata orang kafir. Bila benda ni sudah zahir ni, ketika itu ya wailana, barulah mereka kata ya wailana, celakalah kita. Qad kunna fi ghaflatin min hadha, sesungguhnya kita sebelum ni dah terlepas pandai tentang perkara ni. Bahkan kita sebenarnya telah masuk di kalangan zalim. Innakum, Allah Taala bagi tahu. Ni ayat ni bila turun kan, ada orang Mekah suka ni untuk kritik Nabi. Bahawa Allah Taala kata innakum, sesungguhnya kamu wa ma ta'buduna min dunillah, kamu dan apa yang kamu sembah selain daripada Allah, hasabu jahannam, semua tu akan masuk dalam neraka belaka. Akan jadi kayu api neraka belaka.
antum lahawan, kamu pasti akan masuk. Ayat lain semua sekali. Ni Allah Taala bagi tahu, ni ayat ni semua belakang, kita belakang. Waridun ni lalu, tak pasti akan kena lalu. Innakum, ni Allah, kamu dia apa yang kamu semua selain daripada Allah SWT, semua tu akan masuk neraka belakang. Antum laha waridun, kamu semua tu pasti akan lalu belakang. Lau kana haula'i alihatan ma waraduha, kalulah yang kamu semua tu Tuhan, benar-benar Tuhan, tak yang mereka kata Tuhan tu, mau nasib mereka tak akan masuk, dan semua tu akan kekal belakang neraka. Allah bagi tahu. Jadi ayat ni bila turun gini kan tak, jadi orang Mekah pun pergi tanya Nabi, wahai mak kami dah sembah akan masuk neraka. Nabi kata, ha, semua kena sembah tu semua neraka juga. Ha, Nabi kata, oh, dia kata, dia pergi buat sama dia, kena ada Muhammad kali ni. Dia kata Nabi Isa masuk neraka juga. Sebab Nabi Isa orang semua juga kan. Ha, dia ikut tu. Tu dalam surah Zukhruf Allah Taala cerita. Tak, Allah cerita. Ni cara orang Mekah ni perlu dia. Mana dia perhati ayat Quran susah dia perhati. Dia tak perhati, dia perhati. Tapi baca Quran cari, dia ada orang lagu ni di kalangan Quraisy, di kalangan pembesar Mekah ni, cari ayat nak seleweng kan. Nak seleweng kan. Nak lari. Sebab tu dia tak faham. Sebab tu kita baca dalam surah Al-An'am kan tak? Wa minhum yastami'una ila. Ada di antara mereka masuk dalam majlis kamu. Tiba-tiba bila keluar lagu lain ayat. Tak. Wa hum yanhauna anhu wa yan'auna an. Mereka menghalau orang daripada majlis Nabi. Mereka sendiri. Orang lagu ni, mereka duduk dalam majlis Nabi nak cari Nabi silap. Sebab tu takkan dapat kefahaman. Dia ingat Quran ni faham dengan semata-mata otak dia. Ajib ni, sebab tu ajib Quran. Tak. Dia tak ada. Tak, kalau satu orang kan, dia derhaka pada Allah Taala 40 tahun, tiba-tiba dia dengar Quran tu, lepas tu boleh beriman molek-molek kita dah. Tak, dia nak beriman kan, dia kena mujahadah seperti mana kita mujahadah. Dia kena. Dia bukan boleh beriman dengan tu saya dia gitu. Dalam keadaan dia takabur, penuh kesombongan, kecek, penuh hagah dah. Tiba-tiba dia menjadi mukmin muttaqin. Tak boleh. Dia bukan lagu tu. Tak. Bukan semata-mata kefahaman. Dia ada kalau sekolah kata ada ke budak sidik kita bengai kat budak sidik-sidik ni tak. Tak, kita bukan main baca suku sembah dia tegak baca tak biasa tet dia. Teh kita. Tak. Sakit hati serah. Dunia gini tak ada masalah, boleh. Tapi mukmin ni dia bukan lagu tu. Dia tak ada, dia bukan kerana kecerdikan dia tak apa dah, itu secara dia cerdik ke dah. Dia elok orang bodoh, dia tengok orang bodoh-bodoh gini-gini tak apa, kita cerdik. Bandingkan kita pakai Quran kalau belaka dia mungkin. Ya tak, dia bukan Quran bukan lagu tu. Mukmin bukan lagu tu. Dia boleh mari masjid dia rasa boleh jadi mukmin dengan cerita-cerita. Tak boleh. Dia tak ada, dia bukan lu tu. Haji. Dia kena inabah juga, dia kena merintih juga. Orang tak cerdik bukan benar kalau dia jadi cerdik sebab tak ada arah ya. Dalam hati dia duk tengok orang ada dunia. Kalau aku tak ada arah, rupanya dia jadi nampak soleh tu kerana tak ada arah ya. Tak boleh jadi juga. Dia kena pintu dulu juga. Dia kena inabah juga. Dia kena betul juga kan. Dia tak boleh dia jadi soleh tu sebab kehidupan dia lagu tu. Orang ingat dia soleh, pakai baju kumbang semua, kafir semua, duduk masjid semua tak. Hati dia duduk luar. Duk tengok kalau jadi seperti sedap, kalau jadi seperti sedap tak. Tak boleh. Dia bukan dia jadi mukmin gitu juga. Dia nak jadi mukmin tu dia kena usaha atas tahajud dia, atas zikir dia, atas Quran dia, atas ibadat dia, kena usaha. Jadi hakikat sebenar tu sulah ya. Hakikat sebenar. Allah Taala buat maha adil untuk sebab tu Allah kata takwa. Jalan takwa ni jalan sama, jalan inabah je, jalan tunduk pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada orang lagu ni bila turun ayat begini, mereka tanya Nabi tu, Nabi jawab jujur. Dia ada udai di sebalik. Jadi bila Nabi kata, ya kamu dah innakum mamatan, kamu dah apa yang kamu semua tu masuk neraka belakang. Nabi kata ya. Oh dia kata, dia bicara sama dia. Oh, Muhammad kata Nabi Isa tu nabi. Dak, tapi dak masuk neraka juga. Jadi kalau Nabi Isa masuk neraka tu kita masuk neraka tak? Betul lah ya. Dia kata. Mana benarnya kritik Nabi. Sebab tu Allah Taala bagi tahu dalam ayat ni, sambung yang lepas ni pula. Ni cuma Allah Taala sebenarnya nak khitab pada mereka lah. Tak, kamu dia apa yang kamu sembah selain daripada Allah SWT tu, semua tu akan jadi bakal api neraka belaka. Kalaulah mereka tu Tuhan kamu sembah tu, tak, nasib mereka tak akan masuk dan mereka tu kekal seperti mana orang penyembah tu. Lahum fiha zafir, dari neraka tu Allah Taala bagi tahu, lahum fiha zafirun wa hum fiha la yasmaun. Dalam neraka tu Allah SWT bagi tahu, dan mereka duduk tepik zafirun wa hum fiha
la yasma'un, dan mereka dalam itu tu tepikan mereka tu tidak akan dilayan, tidak akan dilayan. Tepikan yang begitu kuat sekali, tepikan ahli neraka. Adapun innal ladzina sabaqat lahum minani, ayat ni tunggu budak lepas tu. Sesungguhnya orang yang mana sabaqat lahum minal husna, telah Allah Taala buat keputusan daripada awal lagi. Mereka ni orang baik, seperti mana para malaikat, para nabi yang disembah, para salihin yang disembah. Dia tak ajar orang yang sembah dia. Seperti mana Nabi Muhammad. Ulaika anha mubadun, itu orang yang mana jauh daripada neraka tu. Tu tak masuk neraka. Yang tak nak bagi tahu. Bahkan la yasma'una hasisaha, bukan sekadar tak masuk, la yasma'una hasisaha, tak dengar pun bunyi neraka. Tak, jauh daripada neraka. Wa hum fi mashtahat anfusuhum. Kemudian Allah Taala bagi sifat ahli syurga lah. Wa hum fiha, sedangkan mereka ni dimasukkan dalam syurga. Wa hum fi mashtahat anfusuhum khalid. Dan mereka dalam syurga tu mashtahat anfusuhum, apa yang diteliu oleh jiwa mereka, diri mereka. Ni tu ni persiapan. Dan Allah Taala gambar dalam syurga. Apa saja yang kita teliu, semua. Tak. Umur 33 tahun sama. Umur 33 tahun sama. Muda sama, tak ada kecil manis, tak ada darah tinggi, tak ada gaul, tak ada gaul. Makelah gaul, tak ada gaul. Batuk pak senapa. Kenapa? Wa hum fi mashtahat, Allah Taala bagi tahu bagi mereka dalam itu mashtahat, apa yang diteliu oleh jiwa-jiwa mereka, khalidun, kekal dalam itu. La yahzunuhumul faza'ul akbar, Allah Taala bagi tahu mereka tidak lagi akan bersedih. Tak bersedih dengan apa dia? Hari dibangkitkan, tak lagi tak bersedih. Sebab apa? Masa dalam al-barzah tu sudah diberi jaminan dah. Sudah diberi jaminan dah. Tak, seperti mana kata Uthman radhiyallahu anhu, sudah dalam kubur tu selamat, lepas ni jadi mudah. Kalau situ saqat dah kan, tak balik akhirat kau dahsyat lagi, dia kau dahsyat. Tak, azab dalam kubur pun Nabi bagi tahu bercanggah, hati pun letih dah. Tak, berlama. Dia, bila dia bangkit di akhirat, dia tidak akan berlaku lagi kesedihan. Hari yang mana hari fazaul akbar, hari ditiupkan sekali bangkit tu. Wa tatalaqahumul mana, sebab apa? Mereka disambut oleh para malaikat. Mereka disambut masa nak mati, disambut doa barzah pun disambut. Masa dibangkit di akhirat pun disambut. Wa tatalaqahumul malaikah hadza yaumukum alladzi kuntum, inilah hari yang mana kamu dijanjikan. Malaikat mana? Malaikat bersama kita subuh hari. Malaikat biasa dah kita. Tak, malaikat tu kenal dah, kita tak kenal. Dia akan perkenal. Tak, sebab tu kena ada amalan. Tak, sebab tu kena pujuk sama-sama kita. Tak, ni subuh tadi bersama kita sampai asar tadi. Pula asar ni naik menghadap Allah SWT. Asar pula akan bersama dengan kita pula. Tak, malaikat mari masjid, doa khusus lain pula. Ambil air semaya bila kita nak tidur, malaikat naik pula. Naik pula. Tak, sentiasa dikelilingi. Dan bila kita ada dalam wuduk, dalam jaga perintah Allah Taala, malaikat-malaikat bagi ilham. Buat kau tu, sedekah kau ni, tolong orang tu, buat baik gini, jaga semaya. Ni ilham. Malaikat-malaikat yang sentiasa ada dah sama dengan kita ni. Yauma natwis sama, hari yang mana berlaku tu? Yauma natwis sama aqtai sijil lil kutub. Hari yang mana Allah SWT bagi tahu, kami akan lipat, kami akan gulung langit-langit ni. Seperti mana digulungnya, dah buku-buku, apa dia? Surat-surat. Dah Allah Taala bagi tahu yang ditulis. Zaman kita tak guna kan, dulu kan surat-surat nak pergi atas, dulu dia tak dalam bekah. Tak, dalam bekah. Atai sijil lil kutub. Kama bada'na awal khalqin nu'idu. Kama bada'na awal khalqin nu'idu. Seperti mana kami yang mula-mula cipta, maka kami juga yang akan ulang ciptaan semula. Bagaimana mula-mula kami yang cipta, maka begitu juga kami akan ulang. Wa'adan alaina inna kunna fa'ilin. Takut tak ada api belakang kau. Tak ada satu lain, tak ada api. Biar. Wa'dan alaina, ini janji daripada Allah Taala bagi, sebagaimana kami yang mula ciptaan ni, maka begitu kami juga akan ulang semula. Kami akan ulang semula ciptaan manusia di akhirat nanti. Wa'dan alaina, satu janji daripada kami. Tengok Allah Taala guna bahasa inna kunna fa'in, pasti kami akan buat. Allah begitu. Dia tengok ni janji Allah. Walaqad katabna fi zabur, kami telah tentukan dalam kitab Zabur. Dalam kitab Zabur. Zabur ni berbahasa dia luah, dia bukan semata-mata kitab Nabi Daud, tidak. Zabur ni, Zabur sebenarnya semua kitab wahyu Zabur belakang.
Tak, secara umum lah, secara umum. Mana kalau kita sini Allah Taala bagi tu, kami telah tentukan, kami telah tetapkan dalam semua kitab wahyu min ba'di dzikra. Yang mana sebelum ni daripada peringatan ni, annal arda yarithuha, gapo dia Allah Taala telah tetapkan bahawa tengok annal ard, bumi ini yarithuha akan diwarisi hamba kami as-salihun. Tengok. Orang soleh juga kan. Sebab tu khilafah ni apa dak tamkin ni Allah Taala akan bagi kalau daripada manhaj daripada Allah SWT ni huk soleh. Kalau orang tak soleh naik tu bukan Allah Taala bagi tu. Itu istidraj. Dia nak tahu ni kuasa ni Allah Taala bagi untuk muliakan atau untuk hinakan, dia tengok amalan. Cara dapat tu lagi mana, dengan cara tipu kau, dengan cara pijak kau, dengan cara lagu mana, tengok amalan tu ke mana. Dia tengok lagu tu. Kalau naik tu dengan penuh dengan khianat, dengan langgar perjanjian, dengan putus hubungan silaturahim, dengan caci mencaci. Kalau naik gitu kan dah. Tu bukan Allah Taala akak tu. Dia jangan buat sujud syukur sembahyang lembu, buat mayajak. Tak. Dia Allah Taala bagi tu dipanggil istidraj. Sebab Allah Taala kata gini, kami telah tentukan dalam kitab Zabur, ada selepas dalam Quran ni, bahawa apa dia? Annal arda yarithuha ibadi. Kami hanya akan warisi bumi ni kepada hamba kami yang soleh. Yang soleh Allah Taala sebut. Dia soleh, tengok tarikh soleh dalam Quran. Apa dia soleh? Bukan soleh kita nak pakai pergi haji dah, ngapa Quran pula tak ada. Soleh. Dah ambil pengajian Islam tu soleh kita, bukan. Soleh tengok dalam Quran. Sebab soleh lagu mana Allah Taala tarikh soleh dalam Quran ni. Orang yang mana apa dia? Segera ke arah kebaikan, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humus salihun. Dalam surah Al-Imran. Dia tempat-tempat lain lagi. Kumpul semua ayat berkaitan dengan soleh. Siapa dia? Soleh ni seperti mana Nabi Yusuf alaihissalam. Wa tawaffani minas salihin juga kan, Nabi doa Nabi Yusuf tu soleh. Seperti mana Nabi Yusuf. Tengok Nabi Yusuf lagu mana diuji oleh Allah SWT, lagu mana. Ini soleh. Ni orang lagu ni bawa tak naik, kena naik lagu ni. Bawa tak nak bagi. Tengok sebab Umar bin Aziz ada. Tengok bukan nak khilaf. Tengok bila Allah Taala nak naik. Tak. Allah Taala datang ke keadaan. Dia juga kena naik. Inna fi hadha, tengok sambung lagi, inna fi hadha la balaghan liqaumin abidin. Ini perkara ini pasti akan berlaku. La balaghan liqaum, hendaklah disampaikan kepada kaum abidin. Tengok, kaum yang beribadat. Dia ada suatu ibadat. Dia kena ada ni, kaum abidin, kaum yang mana banyak ibadat dia. Ketaatan dia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak utus kamu rahmat melainkan rahmat pada sekalian alam. Qul, katakanlah Muhammad, innama yuha, sebenarnya apa yang diwahyukan kepada aku hanyalah untuk bagi tahu ilahukum ilahun wahid. Tuhan kamu adalah Tuhan yang esa. Fa hal antum muslimun, tengok. Adakah kamu nak serah diri pada dia? Tengok. Nak tunduk pada dia? Fa hal antum muslimun? Fa in tawallau, tapi sekiranya kamu paling tak tunduk, faqul, katakanlah adantukum ala sa'ni, aku nak bagi tahu pada kamu semua sekali. Sama aja, mukmin ke kafir ke sama, Yahudi ke. Wa in adri aqribun am ba'idun ma tu'anu. Sesungguhnya aku sendiri pun tak tahu adakah sudah hampir ataupun lambat lagi apa yang dijanjikan itu, iaitu azab Allah Subhanahu wa taala. Innahu, yang tahu tak bila azab mari, bila keputusan mari, ya'lamul jah, yang tahu sesungguhnya ya'lamul jah, Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Dia mengetahui apa yang nyata daripada ucapan, wa ya'lamu ma taktumun, dia apa yang kamu sembunyikan. Wa in adri, sesungguhnya aku tidak tahu, la'allahu fitnatun lakum, tak kamu berkuasa sekarang ni sebab apa? Tak, apa yang kamu diberi pada kamu ni aku tidak tahu. Boleh jadi ini sebenarnya fitnah pada kamu, ujian pada kamu untuk satu tempoh, Qala rabbihkum bil haqq, katakanlah rabbihkum bil haqq, wahai Allah, uhkum bil haqq, buatlah keputusan dengan penuh kebenaran. Wa rabbuna ar-rahman, Tuhan kami ni ar-rahman, al-musta'an, tepat minta pertolongan daripada apa yang kamu sifatkan, apa-apa sifatnya tak sempurna. Habis surah Al-Anbiya, surah Al-Anbiya, masuk surah Haji. Surah Haji lagi. Surah Al-Haji, surah Haji. Surah di antara surah yang mana? Surah ni surah Haji kan? Surah Madinah. Kita baca surah Anbiya, surah Makkah. Ini surah Madinah pula. Surah Madinah. Dan surah Madinah sepenuhnya? Tak juga kan? Surah paling pelik sekali surah ni. Surah khilaf di kalangan mufassir. Khilaf dari sudut mana? Madani ke Makki? Tak. Turun di Madinah ke turun di Mekah, khilaf.
Tapi dia ada belakang. Sebab apa? Sebab dari ciri surah ni dia ada surah ayat Makki, dia ada surah ayat Madani. Surah ni dia ada turun pada musim sejuk, musim panas. Turun siang hari, turun malam. Sempurna. Surah ni ada, dalam surah ni belakang. Dalam surah ni. Surah ni banyak perkara dalam surah ni tidak ada dalam surah lain. Surah ni ada 2 ayat sujud sejadah. 2 sujud sejadah. Surah ni. Surah Haji ni ada 2 sujud sejadah. Satu sujud sejadah, 2 sujud sejadah pun. Satu sujud semua makhluk. Allah Taala sebut kan tak? Walahu yasjudu man fis sama. Semua makhluk, sama ada di langit, ada di bumi, matahari, bulan, bintang, tanaman, semua ni dari manusia ni, semua sujud pada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu sujud situ. Satu lagi orang mukmin khususnya. Sujud untuk orang mukmin. Allah kata ya ayyuhalladzina amanu dzkuru wasjudu wa'budu rabbakum. Khusus untuk orang mukmin. Surah ni khitab, dia ada hubungan macam dengan surah apa dia? Surah An-Nisa, ya ayuhan nas. Surah ni mula dengan ayat ni. Ya ayuhan nas 4 kali dalam surah ni. Mana surah ni sebenarnya dituju pada seluruh manusia. Dituju seluruh pada manusia. Surah ni panggil surah alamin. Surah ni mana kalau nak baca pada orang kafir, surah ni malah tak, surah ni khitab pada semua orang. Khitab nampak kebesaran Allah SWT dalam surah ni. Dan surah ni nama haji. Kita tahu kan rukun, nama salah satu rukun dalam Islam. Nama satu rukun dalam Islam. Tak ada surah solat. Sedangkan solat diulang semua tak? Tak ada surah solat. Walaupun Allah Taala panggil surah Fatihah tu surah solat lah. Fatihah tu Allah Taala nama kan qasamtus salah baini wa baina abdi dalam hadis kursi kan ada. Solat Allah Taala panggil surah Fatihah ni surah solat juga. Cuma tulis tu bukan salah Al-Fatihah. Tapi ini Allah Taala nama kan Al-Hajj. Surah Al-Hajj. Dan rukun, salah satu rukun Islam. Satu-satunya dalam Quran ni surah Haji. Makna benda besar. Dan sepatutnya orang kursus haji dia kena tadabbur surah ni. Tadabbur surah. Surah ni orang nak pergi haji dia kena baca surah ni. Dan orang pergi haji tak baca surah ni lagu mana dia nak pergi haji? Surah ni untuk orang nak pergi haji dia kena tadabbur. Dia kena faham. Sebab apa? Sebab surah ni menggambarkan tentang hakikat haji. Hakikat haji. Dan surah ni haji ni apa sebenarnya? Haji ni dalam sudut bahasa kan al-qasdu ila baitillah. Maknanya qasad pergi ke Baitullah. Ke Baitullah ni apa dah? Pak ta'zim, pak untuk mentakzimkan Allah Subhanahu Taala. Sebenarnya dari sudut bahasa pun qasad untuk mentakzimkan Allah Subhanahu Taala, untuk membesarkan apa yang Allah Taala besarkan. Syiar Allah Subhanahu Taala, perintah-perintah Allah Subhanahu Taala. Jadi suasana surah ni pun suasana akhirat. Batu haji itu sendiri pun gambarnya di Mina, di Arafah. Ini gambaran akhirat, gambaran pada mahsyar dengan baju yang sama, pakaian yang sama, dan warna yang sama. Suasana mahsyar, suasana akhirat. Jadi haji ni dia bagi kesan untuk tarbiyah manusia, untuk tarbiyah. Kemuncaklah untuk tarbiyah manusia. Tempat-tempat mana di tanah halal ataupun di bulan halal ni kita tak nak tarbiyah diri kita dah. Kemuncak ni haji untuk kita berlepas diri daripada segala sifat-sifat mazmumah. Dia sebenarnya gitu, konsep dia haji gitu. Sebenarnya haji ni untuk kita pergi ni untuk kita berlepas diri dalam masa 40 hari ke dalam masa proses buat haji tempoh di tanah haram untuk kita berlepas diri kan daripada sifat-sifat sayyi'ah kita. Tak malah kita tak boleh nak berlepas diri ketika mana kita duduk di tanah halal ataupun kita duduk bukan di bulan. Sebab apa? Berlapis-lapis di bulan haram lagi, di tanah haram lagi. Sepatutnya boleh buat persiapan untuk kita nak islah. Sebab tu Nabi beritahu orang pergi buat haji dengan sempurna, balik seperti mana baru dilahirkan. Dia jadi orang baru. Sepatutnya gitu. Dia berubah sungguhan. Tapi kalau tak ada hak ni kalau tak faham ni kalau kita tak faham nilai bulan haram pula, nilai tanah haram, kita buat seperti biasa. Benar sebab benda tu kita tak war-war kan, tidak ulama tak kecek kan tak. Jadi orang yang agak biasa, nak zaman kita lah ni kan. Duk main telefon sepatutnya juga mesti haji kan. Tak ada gapo. Duk main ambil gambar, duk main kecek, duk main ngumpak sepatutnya, duk main tengok cerita pula dah. Lepas tu pula tak pergi semaya juga, sepatutnya juga. Kalau sini tak boleh nak pergi Jumaat, nak pergi buat haji nak pergi Jumaat ramai-ramai. Betul. Boleh tengok dah lah. Kalau duduk di sini tak mari sembahyang Jumaat, nak pergi buat haji nak sembahyang Jumaat. Lepas tu ada ustaz-ustaz pula. Pak, ustaz ada beres mai hotel tak apa haji supaya juga. Tak ada apa-apa.
Orang kita lagu tu dia jadi naif dah. Tapi kalau bab dunia ke main detail dia. Bab dunia cermat ke main. Dak bab dunia dia kan cermat. Tapi kalau bab agama kan tak. Tapi ustaz tu kata tak apa. Ustaz kita jumpa sekarang ni. Tak. Pak cik tu. Bapa tak pergi sembahyang, tak sembahyang Jumaat lagi tak. Dulu dia pergi sembahyang mu. Dia tak rajin tinggal mai Jumaat dia. Lah ni sembahyang Jumaat tak pergi lagi. Sekarang tak pergi sembahyang Jumaat lagi. Tanya bapa tak pergi sembahyang. Tahu kata ada ustaz tu kata saya tak apa tak pergi sembahyang Jumaat. Tengok. Ustaz tu kata tak apa tak pergi sembahyang Jumaat dah. Dia kata tak apa dah tak pergi sembahyang Jumaat. Maka kemahami bagi ustaz tu. Kita kata ustaz tu pergi sembahyang sebab tak imam lah. Kalau tak imam tak pergi sembahyang tu. Orang tidak ada nilai dengan masjid. Tak ada nilai tak sebenarnya. Boleh dia kecek dengan orang. Kalau orang ni orang tua jenis tak pergi sembahyang masjid, tak apa. Ni orang ni daripada zaman muda mula ni tak aja tinggal main Jumaat. Kita kenal dia. Tapi oleh kerana tu imam tu ayat lagu tu kira main Jumaat tak pergi. Tak ada nilai. Dia bukan lagu tu. Dia bagi kesan. Sebab tu surah ni perlu ditadabbur, khususnya untuk orang yang nak buat haji. Nak kena tadabbur. Dan kita belajar tadabbur. Ada surah ni gambar akhirat. Mula-mula sekali tentang akhirat dah. Mula sekali tentang akhirat dah. Kita tengok bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, khitab pada semua manusia. Banyak dari 4 kali dak khitab pada manusia. Sebab Allah Taala nak tunjuk kan. Sebab tu haji pun wa'adzim finnas. Bagilah tahu pada manusia. Semua kalau berkait dengan haji mesti untuk manusia. Mesti untuk manusia. Allah Taala guna khitab pada manusia. Walaupun surah ini diturunkan di Madinah. Ya ayuhan nas, ittaqu rabbakum, wahai manusia bertakwalah pada Tuhan kamu. Bapa, biasanya ya ayuhan nas, ittaqu rabbakum Allah Taala bagi tahu sebab aku yang jadikan kamu, aku yang buat kamu. Sini tengok ni lain ni. Sini akhirat lalu. Biasanya Allah Taala bila suruh takwa, bila suruh ibadat, Allah Taala akan bagi tahu sebab apa? Sebab dia yang jadikan kamu. Dia yang buat orang sebelum. Ya ayuhan nas ubudu. Bapa kena sembah Allah. Rabbakumul ladzi yang buat kamu. Khalaqakum walladzina min yang buat kamu, yang buat orang sebelum kamu. Allah Taala bagi tahu. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum. Khalaqakum min nafsin wahidah, surah An-Nisa kan. Sini tak ada. Sini wahai manusia bertakwalah pada Tuhan kamu. Bapa kena tahu tak ada ayat. Bapa inna zalzalatas saati syai'un azim. Sesungguhnya goncangan hari kiamat, gegaran hari kiamat syai'un azim, suatu yang sangat besar. Mukaddimah dia tu bagi tahu tentang kiamat dulu. Bagi tahu tentang kiamat. Lagu mana suara yauma tarawunaha tadhalu kullu. Hari itu kalau kamu lihat berlaku kiamat, tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Setiap ibu yang mana yang menyusu tu pada hari itu bila berlaku kiamat dia akan lupa tentang anak dia. Dia lupa tentang anak yang dia susu. Ni anak susu tak lupa ni. Tak. Orang tina ni tak bila berlaku musibah kan tak. Mula-mula sekali cari anak dia dulu. Tak fitrah manusia. Tapi Allah Taala bagi tahu kedahsyatan hari kiamat ni bila berlaku kan tak. Kamu akan lihat ibu yang menyusu ni tak akan tinggal anak dia. Akan tinggal anak dia. Ini baik. Wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha. Dia orang yang mengandung tu bila berlaku kan gugur dia. Baik. Dahsyat kata. Wa taran nas sukara, kamu lihat manusia ni seperti mana mabuk. Mamahum bisukara. Mereka tak mabuk sebenarnya. Gegara itu. Ni kita dapat gambar dia. Kita boleh tengok mana-mana gempa bumi berlaku kan dia boleh tengok kan. Orang jadi pening ya. Amahum mereka tidak mabuk. Walakin azab Allah, tapi azab Allah begitu syadid, begitu keras sekali. Wa minan nas, kemudian mula kritik manusia. Tengok. Wa minan nas, tapi ada di kalangan manusia ni Allah Taala bagi tahu yujadilu fillah. Mereka berdebat tentang Allah. Nak tolak bighairi tanpa ilmu. Dan wa yattabi'u kulla syaitanin marid, dan mereka ikut setiap syaitan yang makhluk perasa. Kutiba alaihi yang mana Allah Taala telah buat keputusan. Gapo dia annahu man tawallah, siapa dia ikut syaitan fa innahu yudilluh, maka syaitan akan sesatkan dia. Wa yahdi, dan syaitan akan tunjuk dia ila azabis sa'ir, kepada azab yang nyala-nyala. Ni keputusan Allah. Ni ketentuan daripada Allah SWT. Dah, siapa dia ikut syaitan, siapa dia jadikan syaitan ni sebagai walak pada dia, walak ikut arah syaitan daripada ikut arah Allah. Bila mari arah Allah, arah syaitan, ikut arah syaitan. Ni Allah Taala buat keputusan ni bahaya. Sebab tu kita ikut. Saya saja. Tengok arah itu daripada walak daripada siapa? Arah itu daripada siapa? Punca dia. Kena tengok kan. Tak.
Nak tengok punca daripada siapa ni. Ni Allah Taala bagi. Allah Taala buat keputusan dia. Siapa dia ikut hak ni, Allah Taala akan sesatkan dia. Dia Allah SWT akan biarkan saya tunjuk ke dia jalan ke sa'ir. Ya ayuhan nas, wahai manusia, in kuntum fi raib, jika kamu ragu berkenaan dengan kebangkitan ni, berkenaan dengan hari kiamat ni, maka kami nak bagi tahu, inna khalaqnakum. Tengok ni bergagah bagi tahu. Baru bagi tahu kata dia. Fa inna kami yang jadikan kamu asalnya daripada tanah, Nabi ada. Thumma min, kemudian kami biarkan kamu daripada proses bercampur air mani. Kemudian daripada air mani jadi alaqah, jadi segumpal darah. Kemudian jadi seketul daging, mukhallaqatin wa ghairu, yang terbentuk ataupun yang tidak terbentuk. Linubayyina lakum, untuk kami jelaskan kepada kamu. Kemudian kami letakkan janin itu di rahim ibu-ibu. Manasya, apa yang kami kehendaki lagu mana, lelaki kau, perempuan kau, sempurna kau, cacat kau, ila ajalin musamma, untuk satu tempoh. Thumma nukhrijukum tifla, kemudian kami keluarkan daripada perut mereka tu tiflan, saya kanak-kanakan. Thumma litablughu ashuddakum, kemudian ada sampai dewasa. Wa minkum man yutawaffa, ada di antara kamu yang dimatikan. Wa minkum man yuraddu ila ardhil umr, ada di antara dilanjutkan usia sampai tua. Likai la ya'lam, supaya dia tidak tahu semula apa yang dia tahu sebelum ni. Wa taral arda hamidah, kemudian Allah Taala bagi tahu, seperti mana kamu lihat bumi ni hamidatan, tak bergerak, hamidah, tak bergerak. Fa idza anzalna 'alaiha al-ma', tiba-tiba kami turunkan air daripada langit. Ihtazzat warabat, bergegar bumi. Warabat, kemudian tumbuh. Wa ambatat, tumbuh-tumbuhan. Min kulli zawjin bahir, sehingga jadi satu pemandangan yang begitu indah. Satu pemandangan yang begitu indah. Ini ajib. Allah Taala gambar pada kita. Gegar ke? Tunggu je tak gegar. Kita tak serah. Tapi hakikat sebenarnya Allah Taala gambar kepada kita sebenar. Dari National Geographic ada gambar dah. Proses tu hujan ni. Tengok dengan gambar kamera kecil. Memang gegar. Apa? Gegar. Kita yang tak serah ya. Kita tak apa-apa. Tak. Tapi ini proses. Ni Allah Taala gambar kan proses kehidupan selepas mati. Semua bila turun air daripada langit, bumi yang tandus, kemudian tumbuh-tumbuhan, kadzalikan, begitulah kamu akan dibangkitkan semula. Begitulah kamu semua. Langit, air langit, tumbuhan dan juga kehidupan semula. Proses dia begitu. Allah Taala bagi tahu kamu dibangkitkan begitulah. Dzalika bi anna Allah wal haq. Demikian itu Allah lah hak. Wa annahu yuhyil mauta, dialah yang menghidupkan orang yang mati. Wa annahu, dia berkuasa atas segala sesuatu. Wa anna as-sa'ata atiyah, sesungguhnya kiamat pasti akan berlaku, tidak ada keraguan. Wa anna Allah, dan Allah SWT pasti akan bangkit semula orang yang dalam kubur tu. Wa minan nas, sekali lagi Allah nak kritik, ada di antara manusia berdebat tentang Allah SWT tanpa ilmu, tanpa petunjuk, tanpa kitab, bangkai semata-mata, tanpa dalil, nak tolak daripada kitab Allah SWT. Thani itfi, berpaling ni, thani berpaling. Bila ayat kata dalil-dalil gini, berpaling, tak saya tengok. Liudillah an sabilillah, untuk sesatkan orang daripada jalan Allah. Lahu fid dunya khizyun, orang lagu ni Allah bagi tahu dari kehidupan dunia ada kehinaan. Allah telah tentukan. Wa nudhiquhu, dia kami akan rasakan dia pada hari kiamat azabal harik, azab yang membakar. Dari kami maqaddamat yadak, demikian itu kerana tangan kamu, kerana daripada usaha kamu. Wa anna Allah Taala tidak buat zalim sedikit pun pada memanah hamba. Wa minan nas, kemudian Allah kritik, ini kritik munafik. Wa minan, ada di antara manusia sembah Allah ala harf, di atas tepi saja, pada tepi, sipi-sipi ya, sembah Allah sipi-sipi ni. Tak, bahasa Kelantan lebih puas hati. Ala harfin, sipi-sipi. Tak, fa in asabahu khair itma'an nabi, bila dengan sebab jadi hamba Allah, ada ikut perintah Allah dapat kebaikan, tenang dia dengan Islam. Gini suka dengan Islam. Wa in asabathu fitnah, dengan ikut perintah Allah ni kena jadi fitnah, merugikan diri dia, membahayakan nyawa dia, in qalaba ala wajhihi murta'ah, tak sikut, tolak perintah Allah SWT, tolak agama. Khasirat dunia wal akhirah, rugi dunia dan akhirat. Dzalika huwal khusran, itulah kerugian yang nyata. Yad'u min dunillahi ma, mereka seru selain dia, mereka mengharapkan selain daripada Allah. Tak, tolak perintah Allah Taala ni kerana mengharap selain daripada Allah, dia ingat boleh selamat pada dia, tak kira siapa dia. Tak, bukan berhala semata-mata. Tak, malah itu yang mana sebenarnya hakikatnya tak boleh bagi mudarat pada dia, tak boleh bagi manfaat. Dzalika huwad dhalal, itulah satu orang yang mana berada dalam kesesatan yang jauh. Dia seru yang mana laman darruhu aqrabu min naf'i, dia seru selain daripada Allah sebenarnya bagi mudarat lebih hampir daripada bagi manfaat. Labisal maula wa labisal ashi, seburuk-buruk tempat dia minta pertolongan, seburuk-buruk tempat dia bergaul. Inna Allah yudkhilul ladzi, kemudian Allah Taala bagi, Allah lah yang masukkan orang mukmin dan orang yang beramal soleh ni ke dalam syurga. Allah, keputusan hanya Allah semata, bukan orang lain. Yang mana syurga ni mengalir di bawahnya sungai-sungai. Inna Allah yaf'alu ma yuri, Allah Taala boleh buat apa dia nak buat.
Dan ini ayat yang paling ajaib. Man kana yadhunnu, Allah Taala bagi tahu, siapa dia rasa bahawa Allah Taala tidak akan tolong dia pada kehidupan dunia ni, dan lebih lagi di akhirat, maka falyamdud bisabin ila sama, maka dia cari tali, gantung tali kepada ke langit, cari tali ke langit, kemudian dia potong, kemudian dia lihat adakah kaiduhu ma yarid, adakah usaha dia itu yang dia buat tu akan menghilangkan kemarahan dia, ketidakpuas hati dia. Tak faham ayat ni. Ini antara ayat susah juga. Mula-mula man kana yadhunnu, siapa dia menyangka bahawa Allah Taala tidak akan tolong dia. Dia ni siapa dia ni khilaf yang suruh Allah. Allah Taala tidak akan tolong dia. Siapa dia tu? Jumhur mufassir kata tu balik pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Balik pada Nabi. Siapa dia rasa tak tolong? Orang kafir dia, orang munafik. Tak. Bila mari keadaan ni Allah Taala bagi gambar kepada kita ni. Orang munafik ni atau orang kafir ni, bila orang munafik ni bila mari ujian daripada Allah Subhanahu taala, perintah Allah semua menyebabkan dia rugi bila mari ujian gitu. Maka dia tinggal perintah Allah Subhanahu taala. Dia rasa Allah Taala tak tolong. Seperti mana di Uhud, seperti mana di Badar, seperti mana. Itu perasaan orang munafik, orang munafik. Jadi Allah Taala nak bagi tahu kepada dia, siapa dia sangka bahawa Allah Taala tidak akan tolong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia tak tolong Nabi sallallahu alaihi wasallam di pada kehidupan dunia dan akhirat ni. Ni falyamdud bisahabih ni jadi iskal. Dia tak boleh terjemah hafiah tak boleh. Jadi jumhur kita mufassir dalam kita dia akan bagi tahu, maka kamu carilah, buatlah lagu mana pun, cari asbab-asbab yang mana untuk boleh kamu halal daripada Allah Taala tak bagi pertolongan pada Nabi. Kamu boleh cari, buat usaha. Buat usaha lagu mana, buat sungguh-sungguh, Allah nak bagi tahu. Lepas tu usaha kamu jadi boleh halal sungguh tak boleh halal kan? Tak boleh halal kan? Itu yang bila kata itu ayat tu untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi sebenarnya tak ada, Nabi tak ada lagi kan? Tak ada sebut lagi Nabi kan? Ayat ni sebut tentang apa? Tentang orang kafir, tentang manusia, Wa minan nas, ya ayuhan nas, semua ya ayuhan nas dengan nas. Kembali pada manusia umum. Termasuk munafik pun gitu juga. Munafik ni waham dia punya waham dia ni, kalau tak apa pada Allah Taala bahaya. Tak. Dia menyebabkan dia tak boleh tak apa dia. Kalau orang munafik, kalau bagi utuh macam memang nak jadi mukmin. Masalahnya perintah Allah SWT bukan lagu tu dia mari kadang-kadang kerana kita ikut perintah Allah SWT kan, ada menyebabkan rugi kan? Nak nego tak? Kalau dengan riba tak ini. Kalau kita nak besar projek kita ni, tak sistem riba, tak kena buat pinjaman. Dia jadi kadang-kadang lagu tu. Jadi Allah SWT nak bagi tahu ni ayat ni tak, kalau kita pakai zahir sebenarnya ni tu pada manusia tadi, tak ada munafik kata orang kafir ni berkait dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena terima ni, mungkin siapa dia menyangka bahawa Allah Taala tidak akan tolong dia pada kehidupan dunia dan hari akhirat, lebih lagi akhirat, maka Allah Taala kata falyamdud bisababin ila sama, maka carilah tali untuk sambung ke langit. Gapo dia ni? Falyamdud bisababin ila sama. Falyamdud ni makna holalah bisababin dengan tali ke langit. Gapo dia maksud? Ni kinayah bagi amalan-amalan. Bagi amalan-amalan untuk bina hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi sebenarnya falyamdud bisabab ini as-sabab ke bukan istilah fuqaha, bukan istilah pada sudut bahasa sebenar. Gapo dia? Sebab-sebab yang boleh sampai sesuatu yang kita nak. Gapo dia kita nak ni? Pertolongan Allah, bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Bantuan Allah ni tali untuk tolong Allah. Gapo dia? Amalan-amalan yang Allah reda, amalan-amalan wasilah-wasilah yang mana boleh menghampir kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat ni sebenarnya bagi tahu siapa dia menyangka bahawa Allah Taala tidak akan tolong dia di kehidupan dunia dan di akhirat ni, terang agak sekali dak sambung buat agak amalan-amalan yang mana menyebabkan Allah Taala tolong dia dak, dengan perbanyakkan ibadat, dengan sedekah, dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu dengan tidak peduli, kemudian summal yaqta, kemudian putus kat hubungan dengan seluruh makhluk ni, putus. Falyanzu, kemudian dia perhati, hal yuzhibanna kaiduhu ma yaghid. Adakah apa yang gejolak yang mereka rasa tak puas hati, tak ada pertolongan, kebimbangan yang mereka rasa asbab. Sebab tu ma yaghid bukan ghaiz, apa yang mereka tak puas hati, apa yang mereka marah tu, apa yang mereka rasa gelisah tu. Sebab tu Allah kata ma yaghid bukan ghaiz. Ma yaghid ni asbab-asbab yang menyebabkan mereka rasa tak puas hati tu, yang menyebabkan munafik ni menyebabkan tinggal perintah Allah Taala kerana nak ni. Sebab maka munafik ni kerana kurang sikah pada Allah, kurang percaya pada Allah. Kafir bukan kerana kurang percaya pada Allah SWT. Jadi ini sebenarnya Allah Taala bagi tahu supaya royak tentang kudrat dia, berlaku dia yang jadikan berlaku, dia yang turunkan ujian, dia yang jadikan manusia ni
Dia beritahu, wahai manusia, siapa dia sangka bahawa Allah Ta'ala tidak akan tolong dia sama ada dunia dan akhirat, maka terah falyamdud, cari jalan untuk bina hubungan dengan Allah dengan sungguh-sungguh, kemudian putus hubungan selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Falyamdud, kemudian dia perhati, tak, adakah Allah Ta'ala tolong atau tidak? Terah tu, tak hilang ke tak? Ni terah apa tak sih? Terah apa tak sih? Itu yang kedua. Yang ketiga, tak, seperti mana Syekh Dr. Bassam Jarrah, seorang ulama Palestin, dia beritahu ayat ini Allah SWT nak bagi tahu pada orang kafir daripada munafikin bahawa kamu buat lagu-lagu mana pun, kamu tak puas hati dengan Nabi sebab kamu tak puas hati dengan perintah Allah. Orang munafik dan orang kafir ni tak puas hati dengan perintah Allah sebab perintah Allah ni menjejahkan dia. Tak, perintah Allah ni menjejahkan dia. Macam orang Mekah kan tak? Dia anggap Quran yang diturun pada Nabi ni menjejahkan Mekah ni. Kalau tegakkan Quran ni, bahala ni perlu dihapuskan. 360 bahala ni mewakili kabilah-kabilah Arab, dan di sebalik kabilah Arab ni ada bawah jajahan Rom, bawah jajahan Parsi. Mana hapus bahala ni balah dengan seluruh Arab, balah dengan Rom dan Parsi. Dan bahaya ni Quran. Jadi kebimbangan dia begitu. Jadi Allah SWT nak bagi tahu, siapa dia sangka bahawa Allah Taala tidak akan tolong Nabi sallallahu alaihi wasallam, ragu-ragu tentang agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak tahu dia tolong di dunia dan akhirat, maka puakmu sama ada orang kafir ataupun orang munafikin yang ragu-ragu tentang nusrah Allah SWT kepada Nabi dan orang mukmin ni, maka falyamdud bisababin ila sama ini. Tak, maknanya cari semua asbab-asbab, cari semua asbab-asbab untuk halal daripada nusrah Allah Subhanahu Wa Taala. Cari semua asbab-asbab untuk halal nusrah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian wal yaqta, kemudian dia buat keputusan dengan sungguh-sungguh, tak, untuk lawan Nabi, sepakat belakang. Kemudian tengok hal yudhiban, adakah apa perancangan dia tu boleh halal tu boleh mereda ke tak kebimbangan dia, ketapuan hati dia pada Nabi. Tak boleh juga kan? Allah tak peduli kan? Allah terus, Nabi terus jalan. Orang Mekah tak setuju, Nabi hijrah ke Madinah. Dah orang munafik tak setuju, orang Yahudi tak setuju, berlaku Uhud. Berlaku Badar, Nabi benar. Berlaku Uhud, Nabi benar. Berlaku Khandaq, Nabi benar. Terus Allah Taala datangkan pertolongan. Tu jalan tu. Apa yang mereka tak puas hati tu gitu juga. Munafik-munafik tu. Kamu tak setuju dengan Nabi, tak setuju dengan agama ni terus maju, terus. Ini nak peringat dari sudut tu lah. Dia ni lebih kita puas hati lah sebenarnya. Tak lebih puas hati ni. Allah Taala nak bagi tahu tentang perintah dia, sebab surah ni surah untuk ta'zim dia. Ta'zim apa sahaja berkait dengan perintah dia ni. Bahawa siapa cuba nak lawan dia, tak boleh lawan. Walaupun kamu tak puas hati dengan Islam, kamu kata tak sesuai, keadaan-keadaan gini tak sesuai, dah jalan terus. Perintah Allah SWT ni, di sebalik perintah dia ada kudrat Allah SWT. Kamu buat je wahai Muhammad, ikut je. Jangan peduli dengan tidak puas hati orang munafik, dengan tidak puas hati orang kafir. Kalau mereka rasa ada jalan boleh sekat ni, mereka cari asbab-asbab untuk halal, carilah. Tetap Allah Taala tidak peduli, Allah tetap kita akan tolong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari kita puas hati ni. Wa kadzalika anzalnahu ayatin bayyin. Demikianlah kami telah turunkan kepada Nabi ayat yang sangat jelas. Wa anna Allah yahdi man yurid. Allah Taala boleh bagi hidayah pada siapa yang dia kehendaki. Kemudian Allah Taala mula kritik saya lagi. Jenama tidak peduli pada Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina amanu, orang beriman kau, orang yang mana diturun padanya Quran, iaitu orang Islam, wal ladzina hadu, orang Yahudi kau, orang Sabi kau, orang Nasara kau, orang Majusi kau, dia orang syirik dengan Allah SWT kau, dia berdikahkan kita betul. Orang musyrikin, orang sebuah berhala ni kata dia betul. Orang Majusi kata dia betul. Orang Nasara kata dia betul. Orang Sabi kata Yahudi kata Islam kata betul. Allah Taala bagi kita innallaha yafsilu bainahum. Allah Taala akan buat putusan akhirat nanti. Batu qadiyah akhirat belakang. Akhirat ni sebagai penentu. Tak. Dia sebagai asbab untuk dapat hidayah. Tak. Semua ni mana dakwah betul belakang tak? Tak apa dah betul. Kita balik akhirat belakang. Akhirat Allah putusan. Allah putusan. Siapa dia betul tak betul? Innallaha yafsilu bainahum. Allah SWT akan buat putusan di antara kamu pada hari kiamat. Innallaha ala kulli. Bahawa Allah SWT tentang segala sesuatu syahid. Dan Allah Taala menyaksikan belakang. So lagi. Sini ayat mengenai sujud ni. Alam tara, tahukah kamu bahawa annallaha yasjud, Allah ni yang sujud pada Allah SWT ni siapa dia? Man fis sama, makhluk yang berada di langit daripada arasy Allah SWT. Semua makhluk, penjaga arasy, semua makhluk malaikat-malaikat. Wa man fi, begitu juga makhluk yang berada di bumi, matahari, bulan, bintang, gunung ganai, pokok-pokok, makhluk yang melata semua, ramai di kalangan manusia. Wa katsirun haqqan 'alaihi al-'adab, tapi kebanyakan manusia ni ramai dikena azab. Semua ni sujud pada Allah SWT. Wa man yuhinillah, siapa dia yang Allah SWT
tertukar dia hina ni, fama lahu min mukrim, maka tak ada siapa boleh muliakan. Innallaha yaf'alu ma yasha. Allah Taala boleh buat apa dia nak buat. Tersambung tadi pula. Ayat selepas tu berkenaan dengan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma fiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al akhiratana khairan. Radina billahi rabbil islam wa bi Muhammad nabiyyi wa rasulih walhamdulillah.